Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli bin Muhammad Sharif, Batch SPHU 12 Mei 2023. Tajuk yang akan saya sampaikan adalah berkenaan dengan hukum mengerjakan umrah. Pendapat jumhur ulama mengatakan bahawa umrah itu wajib dilakukan seumur hidup sekali, yakni haji dan umrah itu kedua-duanya fardu, tidak mengapa mengerjakan yang mana dahulu. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196 menyebut bahawa dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Pengertian umrah. Umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram dalam keadaan beribadah dengan mengerjakan tawaf, sa'i dan bergunting, bercukur pada bila-bila masa sahaja asalkan tidak dalam ihram haji. Waktu untuk membuat umrah, melakukan umrah. Umrah boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja dalam setahun, kecuali jika seseorang itu sedang buat ibadat haji. Rukun umrah. Rukun bermakna wajib buat. Kalau kita tak melakukannya, tidak sah ibadat tersebut. Rukun umrah ada 5, dan lima rukun itu wajib kita buat. Kalau tak buat salah satu rukun ini, maka umrah itu tidak sah. Kalau buat rukun tapi tak cukup syarat pun dikira tak sah umrah. Ini kerana bila buat tak cukup syarat, maka tak sempurna rukun itu. Niat ihram umrah ini dilafazkan masa berada di miqat, kerana pakaian ihram dulu, kita kena pakai ihram dulu sebelum miqat dan bermulalah pantang larang ihram. Kemudian apabila kita sedang dalam perjalanan daripada miqat ke tanah suci, ke Baitullah, kita hendaklah bertalbiyah. Sesudah bertalbiyah itu, apabila kita sampai di Makkah, sehingga kita dapat melihat Kaabah Baitullah, kemudian kita melakukan tawaf. Tawaf ialah mengelilingi Kaabah mengikut arah lawan jam sebanyak 7 kali, iaitu bermula daripada Hajarul Aswad sepusingan sehingga 7 kali dan berakhir di Hajarul Aswad. Terdapat tanda lampu hijau yang menunjukkan permulaan kita untuk melakukan tawaf. Kalau pusingannya kurang daripada 7, maka tidak dapat hukum tawaf itu, dan umrah jadi tidak sah. Maka kita kena betul-betul, kita kena kira sehingga 7 pusingan. Jangan berkurang, kalau terlebih tidak apa-apa. Setelah selesai kita mengerjakan tawaf, kita melakukan solat sunat tawaf sebaik-baiknya di hadapan makam Nabi Ibrahim AS. Sesudah kita melakukan solat sunat tawaf itu, kita akan dapat lihat laluan untuk ke sa'i, iaitu laluan masa untuk kita melakukan sa'i. Adalah baiknya kalau kita minum air zam-zam dulu sebelum kita melakukan perjalanan untuk mengerjakan sa'i. Sa'i ialah berjalan ulang-alik sebanyak 7 kali daripada Safwa ke Marwah. Ianya dikira Safwa ke Marwah 1, Marwah ke Safwa 2, Safwa ke Marwah 3, sehingga cukup pusingan
7 pusingan itu. Sebelum kita melakukan sa'i, kita hendaklah menghadap Kaabah dan kita berdoa dengan melambaikan tangan di Kaabah. Kemudian kita bermulalah sa'i. Terdapat doa-doa dan juga amalan yang telah tersedia jika kita pergi menunaikan umrah yang disediakan oleh travel umrah haji. Bila cukup 7 pusingan itu, maka selesailah sa'i. Dari perjalanan Safwa ke Marwah terdapat satu tanda lampu neon berwarna hijau, dan juga daripada Marwah ke Safwa juga terdapat lampu neon berwarna hijau. So di situ adalah sunnah kalau kita berlari-lari bagi lelaki, berlari-lari anak, dan bagi perempuan berjalan cepat di kawasan tersebut. Setelah selesai sa'i itu, maka kita bergunting atau bercukur. Bercukur dilakukan selepas kita selesai sa'i. Bercukur rambut itu maksudnya potong rambut atau gunting rambut, guna gunting sahaja, dan juga pisau cukur jika kita hendak bercukur. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut kalau kita menggunting rambut. Gunting rambut itu dilakukan di Marwah atau di mana-mana tempat yang disediakan untuk kita bercukur dan menggunting rambut. Setelah kita selesai bergunting dan bercukur, maksudnya kita tertib. Tertib itu maksudnya rukun-rukun di atas kena dibuat ikut susunan, iaitu bermula dengan niat, lepas itu pergi tawaf, dan setelah tawaf kita pergi buat sa'i, dan habis sa'i kita terus bercukur. Setelah selesai saja kita bercukur, maka jemaah umrah telah dapat mencapai tahlul, yakni sudah bebas dari pantang larang ihram yang 13 itu, dan umrahnya itu dianggap telah selesai. Berkenaan dengan sunat umrah, perkara-perkara sunat umrah itu tidak buat pun tidak cacat di umrah itu, tapi kalau kita buat akan dapat pahala yang lebih. Sunat-sunat sebelum ihram. So apa yang perlu dilakukan apabila kita perkara-perkara yang sunat sebelum kita memakai ihram, utamanya bersedekah sebelum pergi ke miqat, kita kerat kuku, kemaskan rambut, misai, janggut, bulu ari-ari, pakai ihram seelok-eloknya warna yang putih. Sembahyang sunat ihram di hotel itu elok dibuat di hotel sebelum turun naik bas. Boleh juga dibuat di masjid di tempat kita bermiqat. Bersedekah itu senang saja dibuat, tak perlu cari tabung untuk bersedekah. Bagi saja sedekah, kita bagi saja sedekah kepada orang-orang fakir di sana atau orang yang bergelandangan di sana, atau bagi kepada pekerja hotel pun dikira sedekah. Sunat-sunat selepas ihram. Niat ihram dibuat selepas keluar dari masjid miqat dan sebelum kita naik bas bertolak ke Baitullah. Mutawif juga akan ingatkan jemaah beberapa kali sebab dibimbangi ada yang lupa niat dan juga pasang niat. Baca talbiyah selepas niat ihram sehingga tawaf. Berdoa di setiap lokasi umrah. Ada doa di dalam buku panduan umrah. Kucup Hajarul Aswad, atau kalau kita tak dapat istilam, hanya melambaikan tangan sahaja sudah cukup mencukupi. Tapi sekarang ini Hajarul Aswad itu terdapat bau wangi-wangian, terdapat wangi-wangian yang diletak
yang ditaburkan di dalam Hajar Aswad itu, tapi seelok-eloknya hanyalah kita melambaikan tangan di Hajar Aswad sambil mengucuk tangan jari kita. Sembahyang sunat di belakang makam Nabi Ibrahim alaihissalam selepas selesai tawaf 7 kali. Sembahyang sunat ihram di hotel itu elok dibuat di bilik hotel sebelum turun naik bas. Boleh juga buat di masjid di tempat miqat. Kebiasaannya Mu'tawil tak galakkan sebab jemaah terikat dengan waktu dan atur cara. So pergerakan itu mestilah cepat. Terus buat sa'i selepas tawaf, minum air zam-zam lepas tawaf, tamat mengerjakan 7 pusingan. Bercukur habis rambut itu, selepas bercukur dan bergunting rambut itu selepas saja kita melakukan sa'i. 13 larangan semasa ihram. 13 larangan yang semasa ihram ini kita kena ingat betul-betul ya. Kena hindari diri dari buat perkara-perkara yang 13. Dari mula pasang niat ihram sampailah selesai kita bertahalul, bercukur. Bila dah bercukur maka kita dah berada dalam keadaan tahalul, iaitu bebas dari larangan 13 perkara tadi. So 13 perkara tersebut adalah bagi larangan yang dikhususkan kepada lelaki sahaja. Pertama, memakai pakaian bersarung, berjahit, bercantum seperti seluar, baju, meja, stoking, kasut yang menutup jari-jari dan tumit, kain pelikat dan sebagainya. Yang keduanya, menutup kepala atau sebahagian daripadanya seperti songkok, kopiah, serban, kain ihram dan sebagainya. Larangan yang dikhususkan bagi wanita menutup muka, tidak dibenarkan menutup muka. Larangan umum lelaki dan wanita memakai sarung tangan. Yang kelimanya, memakai bau-bauan di bahagian badan, makanan, minuman dan atau menghidurnya di dalam hidung. Yang keenam, memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu-bulu selain daripada yang tumbuh di pipi dan juga di dahi. Yang ketujuh, menanggalkan rambut atau bulu daripada mana-mana anggota badan dengan sengaja. Yang ke-8, mengerat atau memotong kuku. Yang ke-9, memotong, menebang, mengerat, mencabut pokok-pokok di tanah haram. Yang ke-10, memburu binatang beruang darat yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah halal, di tanah haram. Yang ke-11, mendahului pendahuluan persetubuhan, ya, bermesra-mesra di antara suami dan isteri sehingga menaikkan syahwat nafsu. Yang ke-12, bersetubuh. Dan yang ke-13, berkahwin atau mengahwinkan atau menerima waktu nikah. Jadi 13 perkara ini adalah dilarang, perkara-perkara yang dilarang dari ihram. Ya. Kesimpulannya, terdapat larangan yang tidak sengaja dilakukan dan tidak perlu membayar dam. Terdapat juga larangan yang tidak sengaja dilakukan tetap dikena dam. Larangan-larangan ini nampak seperti remeh dan menyusahkan, tetapi ada hikmah yang Allah ingin tunjukkan. Antaranya hikmah terbesar kenapa terdapat larangan ihram dan ibadah umrah haji adalah Allah ingin mendidik kita, mendidik hamba-Nya untuk kita berdisiplin dan peka dalam melakukan ibadah. Selain itu, hikmat pakaian ihram, hikmah
pakaian ihram yang dikenakan kepada para jemaah sebagai tanda setiap manusia itu adalah setara, tidak kira pangkat ataupun harta. Perkara yang membezakan mereka hanyalah takwa. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.